Baca doa. Baca doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmah wa syurah alaina bifatahil rahmani Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey semua. Buka muka surat muka surat 1. Muka surat 1. Buku teks. Buku teks lah. Buku teks. Darwish baru masuk buka ada Darwish, ada apa Darwish Hadif. Baru masuk buka muka surat 1. Kita nak ulang sikit. Penuh dia apa ni? Mana lagi ni? Dah buka? Dah. Okey, bismillah kita mula Okey, buka muka surat. Buka. Ya, tutup sound semua. Tutup speaker. Tutup speaker. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ini kita akan buat ulang tadi dari tajuk 1 iaitu apa? Yang pertama, solat jemaah. Kita nak ulang balik. Apakah yang dimaksudkan dengan solat jemaah tu Macam mana kita nak bagi kecil-kecilkan dia ni? Cantik. Solat jemaah. Apa? Tengok dari awal. Solat jemaah ni maksud apa? Kamu tengok muka kamu, Ustaz tengok muka Ustaz. Okey. Ustaz ulang Solat jemaah ialah solat 2 rakaat. Solat jemaah pula. Solat Jumaat. Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Yang dilakukan pada waktu zuhur hari Jumaat secara berjemaah, didahului dengan 2 khutbah. Yang baru masuk muka surat 1, 2. Kita ulang balik kita punya pelajaran kita. Nanti kalau peperiksaan dia contoh soalan dia kata berikan pengertian solat Jumaat. Apa kamu nak jawab apa? Yang inilah contoh jawapan dia. Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur hari Jumaat secara berjemaah, didahului dengan 2 khutbah. Yang tu je jawapan. Kamu kena ingat. Boleh? Itu dia punya maksud dia. Kalau nanti contoh keluar soalan contoh keluar soalan pengertian solat Jumaat, yang ni jawapan dia. Okey, bila nanti dia kata, nanti dia cakap pula berikan dalil daripada Al-Quran berkaitan dengan solat Jumaat. Apa? Yang ni surah Jumaat ni. Yang ni lah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksud dia apa? Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruhkan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi mengingati Allah ke masjid untuk mengerjakan solat Jumaat dan tinggalkan berjual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nampak? Yang ni dalil dari nakli ni dalil daripada Al-Quran. Dalil mengatakan solat Jumaat itu wajib. Kenapa difardukan solat Jumaat atas kita? Yang ni dalil. Kita tengok dalil daripada hadis pula. Yang baru masuk muka surat 3. Tengok Nabi kata apa? Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Tariq bin Shihab, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Solat Jumaat adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Apa tu? Mute suara. Solat Jumaat adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim lelaki dengan berjemaah.
Yang ni dalil daripada hadis tadi, dalil daripada Al-Quran, yang ni dalil daripada hadis. Kenapa solat Jumaat dalil mengatakan fardu ke atas orang Islam ataupun orang lelaki, orang Muslim lelaki untuk mengerjakan solat Jumaat. Okey, nampak? Kita tengok syarat pula. Nanti soalan akan ada ni nanti. Dia kata berikan syarat wajib solat Jumaat. Apa? Yang pertama macam biasa. Kalau kamu perasan kebanyakan syarat ni benda yang sama je. Yang pertama apa? Mestilah Islam. Kena beragama Islam. Yang kedua, baligh, cukup umur. Yang keempat, tiga, berakal. Kalau dia gila ke, dia pengsan ke, dia mabuk ke, tidak dikira berakal. Dia kena mesti akal dia waras, baru dikira atas dia wajib dia. Yang ke seterusnya, merdeka. Ni tak ada dah merdeka ni. Merdeka macam kita lah. Yang ini seterusnya bermastauti, menetap di situ kan. Macam kamu lah sekarang kamu duduk kat Shah Alam, kamu letak kat Shah Alam tu, maka kamu kena pergi solat masjid, solat untuk lagi lelaki dah ni, bagi solat Jumaat ni. Yang seterusnya, yang terakhir, sehat. Yang tu je. Kalau kamu tak ingat, kamu ingat je lah. Islam, baligh, berakal. Dia selalunya kalau soalan nak tanya kan, syarat wajib ni selalunya tiga-tiga ni mesti ada. Islam, baligh, berakal. Yang tu je. Okey, muka surat seterusnya. Syarat, tengok. Syarat sah solat Jumaat pula. Syarat sah solat Jumaat. Ingat syarat ni apa? Benda yang kita asingkan dari solat Jumaat tu. Tapi benda tu wajib juga kita buat. Dia macam kita, kalau kita nak solat, kita ambil wuduk kan? Kalau kita nak solat, kita ambil wuduk. Wuduk tu wajib, tapi bukan berada dalam solat itu sendiri. Tapi nak mengerjakan solat itu, kena ada wuduk. Macam tu juga. Syarat sah solat Jumaat. Nak solat Jumaat tu wajib. Tapi sebelum kamu nak mengerjakan solat Jumaat itu, kamu mestilah apa? Yang pertama, didirikan pada waktu zuhur. Syarat sah solat Jumaat ni mestilah didirikan pada waktu zuhur. Yang kedua, didahului dengan 2 khutbah. Mesti ada 2 khutbah. Kalau kamu perasan, kita pergi solat Jumaat dulu, bagi lelaki ni kan, kita kan melalui 2 khutbah dulu, baru kita bangun solat Jumaat. Yang seterusnya, didirikan tempat yang ditetapkan, macam kita kat masjid. Kalau macam kat negara lain, di tempat awam, di parking kereta boleh ikutlah. Jadi tempat tu mempunyai kapasitas ruang yang besar dan lebar lah. Yang seterusnya, didirikan dengan berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang yang cukup-cukup syarat wajib solat Jumaat. Hari tengok rukun solat Jumaat pula. Okey, nampak? Dia sekurang-kurangnya 40 orang. Yang baru masuk muka surat apa? 4. Kita ulang balik tajuk kita yang dah belajar. Tengok rukun solat Jumaat. Ingat, selalunya rukun selalu macam ni lah. Rukun solat Jumaat ada 12. Yang pertama, niat kan, usolli fardhu Jumaati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala sahaja aku solat solat Jumaat 2 rakaat apa? Mengikut imam kerana Allah Taala. Yang kedua, berdiri betul bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, rukuk dan tumaninah, i'tidal dan tumaninah, sujud dan tumaninah, duduk antara 2 sujud dan tumaninah, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat awal akhir, membaca selawat, salam, tertib. Macam ni je. Macam ni lah. Rukun solat Jumaat macam rukun solat biasa. Betul lah. Macam rukun solat yang biasa. Ada 13. Rukun solat Jumaat ni kamu kena ingat lah. Kalau ingat rukun solat Jumaat dengan rukun solat fardu sama sahaja. Kamu ingat solat fardu, maka kamu dapatlah jawapan solat Jumaat. Yang seterusnya, sunat Jumaat. Ingat, sunat benda yang diberi pahala akan perlakuannya dan tak diberi azab ataupun tak dikira sebagai dosa bagi yang meninggalkannya. Okey, yang pertama, mandi sebelum pergi ke masjid. Yang kedua, membersih dan membetong kuku, tangan dan kaki. Memakai wangi-wangian. Datang awal ke masjid.
masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa. Doa apa? Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Tu doa sebelum masuk masjid. Yang seterusnya, solat tahiyatul masjid sebelum duduk. Niat i'tikaf, berzikir dan membaca Al-Quran. Ni antara sunat-sunat sebelum Jumaat. Sunat-sunat Jumaat lah. Nampak? Okey. Seterusnya, muka surat 6. Muka surat 6 semua hikmah. Hikmah ataupun kenapa kita disuruh, kenapa kita kena buat ataupun kenapa kita perlu buat solat Jumaat. Nanti contoh soalan kan. Kamu fikirkan. Dia berkata, berikan hikmah solat, berikan 3 hikmah solat Jumaat. Kamu nak jawab apa? Yang pertama, mentaati perintah Allah. Itu selalu lah. Hikmah dia kenapa perlu kita solat Jumaat. Lepas tu kalau soalan dalam periksa, ujian macam mana? Contoh dia kata, berikan 3 hikmah solat Jumaat. Kamu jawablah. 3 hikmah solat Jumaat ialah yang pertama, mentaati perintah Allah. Yang kedua, menghimpunkan orang Islam supaya mereka dapat berkenalan. Yang seterusnya, melatih taat kepada pimpinan dan berdisiplin. Seterusnya, mendapat pengajaran daripada khutbah Jumaat. Sebab tu ada 2 khutbah untuk memberi apa? Pengajaran kepada setiap orang Muslim. Yang seterusnya, menghayati syariat Islam yang menjadi panduan dalam kehidupan. Yang tu je hikmah dia. Kamu ingatlah 1 ke 2 ke 3, kamu ingatlah. Boleh? Okey, seterusnya muka surat 7. Khutbah Jumaat pula. Tadi kita baca solat Jumaat kan. 14 orang je masuk. Mana yang lain ni? Siapa tak datang? Zarik ada tak? Zarik. Zarik ada. Zarik ada? Ada. Rania. Oh, Rania Syazwani. Okey, kita apa? Okey, kita tengok pengertian. Yang ni penting ini. Selalunya soalan mesti naik pengertian punya. Dia kata, berikan, contoh soalan, berikan pengertian khutbah Jumaat. Kamu jawab apa? Khutbah Jumaat ialah syarahan yang mengandungi nasihat dan pengajaran dibaca sebelum Jumaat. Yang tu masuk khutbah Jumaat tu apa? Nanti kalau ditanya, berikan pengertian khutbah Jumaat ataupun berikan maksud khutbah Jumaat. Kamu jawab inilah. Khutbah Jumaat ialah syarahan yang mengandungi nasihat dan pengajaran dibaca sebelum solat Jumaat. Okey. Ustaz, apakah hukum? Dia tanya pula, berikan hukum membaca khutbah sebelum solat Jumaat. Membaca apa? Hukum membaca khutbah apa? Hukum membacanya ialah wajib, iaitu sebab apa? Ialah salah satu rukun solat Jumaat kan. Jadinya kena baca 2 khutbah sebelum solat Jumaat. Kalau kamu kalau nantilah boleh buka nanti, kalau kamu pergi ke masjid mana-mana, lepas kamu duduk dalam Jumaat kan, tengok-tengok khatib tu baca 1 je khutbah. Jadi macam mana? Kamu kena bangunlah, kata khatib tu, dia kata, khatib lupa baca khutbah yang kedua ni. Tak sah Jumaat. Kata dia tu. Kalau kamu beranilah kan. Okey, yang seterusnya. Adakah khutbah Jumaat mempunyai rukun dan syarat? Ya, ada. Ni kita tengok. Kita nak belajar syarat dan rukun. Alif Farhan, muka surat 8. Kita ulang kaji. Okey. Syarat niat. Syarat sah khutbah Jumaat. Khatib hendalah seorang lelaki. Kenalah seorang lelaki. Ingat. Dia katakan, berikan syarat sah khutbah Jumaat. Nanti ada soalan. Berikan 3 ataupun 4 ataupun 5 ataupun 2 ataupun 1.
Berikan 3 syarat sah khutbah Jumaat. Kamu carilah yang pendek-pendek apa? Khutbah hendaklah seorang lelaki. Khutbah pula. Khatib ni pembaca khutbah tu lah, atau imam tu lah. Khatib hendaklah seorang lelaki. Khatib membaca dengan berdiri. Khatib hendaklah berduduk sebentar antara dua khutbah. Khatib hendaklah menutup aurat. Apa lagi yang pendek? Khatib hendaklah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Apa lagi? Rukun khutbah dibaca dalam bahasa Arab yang ittaqullah, usikum wa iyatu kan. Apa lagi? Alhamdulillah, syukur puji kepada Allah. Khutbah disampaikan pada waktu zuhur. Khutbah disampaikan sebelum Jumaat, berturut-turut di antara khutbah dan Jumaat. Khutbah didengar sekurang-kurangnya oleh 40 orang lelaki yang wajib solat Jumaat. Kamu janganlah ingat semua ni. Ingat 3 ke 4 ke 5 ke. Ingat itu je. Ini contoh ni senang. Khatib hendaklah seorang lelaki, kan? Khatib hendaklah duduk sebentar. Khatib hendaklah membaca dengan berdiri. Khatib hendaklah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Khatib hendaklah bersuara nyaring. Macam itulah. Senang je. Okey, yang seterusnya. Tadi syarat sah solat Jumaat. Syarat sah khutbah Jumaat. Kita tengok rukun khutbah Jumaat. Tadi syarat Syarat ingat saya kata apa? Syarat tu belum lagi masuk rukun. Syarat tu adalah perantaraan antara rukun. Barang yang keluar. Tapi kalau kamu tak ada syarat tu, maka rukun kamu nak buat rukun pun tak boleh. Sebab apa? Kurang syarat tu. Macam kamu nak solat, kamu tak ada wuduk, kan? Tapi kamu nak solat je, tak boleh. Sebab apa? Kamu dalam keadaan berhadas. Macam itulah. Contoh ni rukun. Assalamualaikum Alim. Salam. Muka surat ni. Sophia, muka surat 10. Ulang kaji. Okey. Ni tengok tadi syarat sah khutbah Jumaat. Kan? Tadi syarat sah khutbah Jumaat. Sekarang kita tengok syarat rukun khutbah Jumaat pula. Ingat rukun khutbah Jumaat ada 5. Yang pertama, contoh soalan dia, berikan 5 rukun khutbah Jumaat. Yang pertama apa? Kenalah memuji Allah dalam khutbah pertama dan kedua dengan lafaz Alhamdulillah. Kalau kamu tulis Alhamdulillah pun nanti Ustaz akan pertimbangkan dapat markah jugalah nanti. Kamu tulis memuji Allah dengan lafaz Alhamdulillah. Okey, dapat markah dah tu. Yang seterusnya, yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi pada khutbah pertama dan kedua sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kami ingat Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat ke atas Nabi kan. Yang ketiga, memberi peringatan supaya bertakwa kepada Allah kepada khutbah pertama dan khutbah kedua. Kalau kamu perasan, khatib akan selalu kata, ittaqullah kan. Tu bertakwalah kepada Allah lah tu. Maka sudah cukup dia punya rukun khutbah Jumaat dia. Yang keempat, membaca satu ayat Al-Quran dengan sempurna sama ada dalam khutbah pertama atau kedua. Yang kelima, berdoa pada khutbah kedua. Kalau kamu perasan, sebelum kita bangun solat tu kan, dia kata Allahumma ighfir li muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, semua dia minta doa kan. Itu adalah berdoa pada khutbah kedua. Okey, yang seterusnya, perkara-perkara sunat ketika berkhutbah. Contoh soalan, berikan 3 ataupun 2 perkara sunat dalam ketika berkhutbah. Yang pertama apa? Khatib berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Nampak? Kena apa? Khatib berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Ini perkara sunat. Yang kedua, membaca khutbah dengan terang dan fasih. Yang ketiga, memandang kepada para jemaah, memberi salam sebelum berkhutbah. Apa, ingat 3 tak apa dah, ingat 3, nanti jadilah tu. Boleh? Seterusnya, hikmah. Ingat apa? Kenapa dia macam ni, kita takdirkan kita punya soalan kita, kenapa kata hikmah? Hikmah ni kita takdirkan ataupun kita ibaratkan kenapa perlu ada khutbah Jumaat. Macam tu kita takdirkan, kita ibaratkan dia. Maksud dia hikmah lah tu. Dapat pertama,
dapat meningkatkan keyakinan terhadap syariat Islam. Sebab apa? Kita dengar nasihat tu, kita solat, kita berwirid kan dalam masjid tu. Yang seterusnya, dapat menambahkan ketakwaan kepada Allah. Dapat nasihat dan pengajaran daripada isi khutbah. Dapat mengetahui hal ehwal semasa. Okey. Ingat tau semua. Ingat tadi kita belajar muka surat ni tadi pengertian khutbah Jumaat tu apa. Syarat sah. Ingat syarat sah tu bukan dalam khutbah tu lagi. Sebelum khutbah tu diri orang nak solat tu dia kena macam mana? Contoh, khatib tu kenalah seorang lelaki. Dia tak masuk lagi, dia tak berkhutbah lagi. Tapi dia mestilah seorang lelaki. Khatib membaca dengan berdiri. Khatib hendaklah duduk sebentar antara dua khutbah. Khatib hendaklah menutup aurat. Khatib hendaklah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Okey. Seterusnya. Solat sunat. Muka surat solat sunat. Banyak. Ni kamu kena baca banyak tau. Nanti buku latihan tu kamu tengok, kamu dah buat dah kan sampai muka surat 26 tu. Kamu cuba check tengok. Kamu punya jawapan betul tak dengan buku tu. Check dari buku latihan dari muka surat 1 sampai muka surat 26 tu. Boleh? Okey. Yang seterusnya kita tengok solat sunat rawatib. Pengertian ni. Pengertian solat sunat rawatib ialah solat sunat rawatib ialah solat sunat yang dilakukan mengiringi solat fardu sama ada sebelum atau selepas. Kira-kiranya tahu mengiringi macam mana? Baina ataupun kita katakan disertai. Contoh, Rayyan di tengah, kiri dia Anas. Kanan dia Abdul Aziz. Kiranya Anas dengan Abdul Aziz tu maksud dia apa? Mengiringi Rayyan. Rayyan tu solat fardu. Anas tu solat sunat rawatib. Abdul Aziz pun solat sunat rawatib. Duduk sebelah-sebelah. Kiranya sebab tu ada solat sunat qabliyah dengan solat sunat ba'diyah. Ingat tau. Solat sunat yang dilakukan, solat sunat rawatib apa dia kata? Berikan pengertian solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ialah solat sunat yang dilakukan mengiringi solat fardu sama ada sebelum atau selepas. Hukum solat sunat rawatib ialah sunat. Ingat, hukum solat sunat rawatib dah nama pun solat sunat kan? Mestilah sunat hukum dia. Okey. Lafaz ni tak apa, usolli sunatan subhi rakaatain ni letak ni tak apa ni. Awak boleh tengok sendiri ni. Lambat hari masuk. Ni awak tengok tau. Ingat tau. Solat sunat ba'diyah. Ba'diyah ni selepas solat sunat, selepas solat fardu. Ingat, ada dua waktu sahaja yang tak boleh solat selepas subuh dan selepas asar. Yang tu je. Yang lain waktu boleh. Solat selepas zuhur boleh. Solat selepas maghrib boleh. Solat selepas isyak boleh. Yang tak boleh, ingat, solat selepas waktu fardu, subuh dan asar sahaja. Yang lain semua boleh. Sebelum, kalau qabliyah, sebelum subuh, sebelum zuhur, sebelum maghrib, sebelum isyak, sebelum asar, semua boleh. Yang tak boleh ada dua je. Solat fardu selepas, solat sunat selepas zuhur dan asar. Solat sunat selepas subuh dan asar. Nanti kamu tengoklah niat tu macam mana. Okey, tengok kaifiat. Kaifiat ni maksud apa? Cara-cara nak solat rawatib lah. Cara ataupun tata cara ataupun cara-cara lah. Banyak solat sunat rawatib. Macam biasalah, solat sunat niat, takbiratul ihram, baca surah Fatihah, baca surah pilihan, rokok, macam biasa je solat. Solat sunat dia. Macam biasa je. Haris, muka surat ni Haris. Muka surat 16. Okey, muka surat 17. Hikmah solat rawatib. Kenapa kita perlu melakukan, ataupun kita ibaratkan kenapa kita perlu melakukan solat rawatib. Pertama apa? Hikmah lah maksud tu. Dikasihi oleh Allah dan Rasul. Mendapat pahala. Menambah kesempurnaan solat fardu. Haris tak masuk kenapa? Okey, yang tu je. Ingat tau, nanti dia kata berikan
Tiga hikmah solat rawatib. Pertama, kamu ingatlah dikasihi oleh Allah dan Rasul, mendapat pahala, menambah kesempurnaan solat fardu. Sebab apa? Sebab tu kalau kamu perasan solat qabliyah, solat sebelum fardu dan selepas fardu ni adalah untuk apa? Kita tampung kita punya kekurangan dalam solat fardu tu. Kita tak tahu kan solat fardu kita sempurna ataupun tak. Kan? Jadinya dengan apa? Dengan kita tampung ataupun kita tampal dengan solat qabliyah dan ba'diyah. Solat sunat rawatib ni lah. Solat sebelum dan selepas fardu. Okey. Seterusnya. Dan tak ada ni. Ni apa? Muka surat 18. Tak payah muka surat 19. Solat sunat duha. Solat sunat duha ni macam kamu selalu buat lah kan. Dia tanya apa? Solat sunat duha. Solat sunat duha. Haris masuk ya Haris? Solat sunat duha. Muka surat 18. 19. Apa itu solat sunat? Solat sunat duha dilakukan pada waktu duha lah. Waktu duha kan. Waktu duha ialah dengar sini. 28 minit selepas terbit matahari hingga sebelum masuk waktu zuhur. Okay, contoh saya bagi. Subuh pukul 6 pagi. Kan? Waktu syuruk, waktu terbit matahari itu kan? Pukul 7.15. Jadinya 28 minit selepas terbit matahari itu kamu dibolehkan contoh 7.15. Jadinya 28 minit sampai tu apa? 7.40 something lah. 7.40, 40, 40, tak ingat berapa, 42 kita katakan. Contoh 42. 7.42 kamu dah boleh mula untuk solat sunat duha. Ingat, hingga sebelum masuk waktu zuhur, pukul 1. Zuhur satu suku kan? Semayang lah sebelum pukul 1 tu. Okey, solat sunat duha dilakukan sekurang-kurangnya 2 rakaat. Solat sunat dilakukan sampai 2 rakaat, sebaik-baiknya 8 rakaat. Setiap 2 rakaat 1 salam. Ini macam biasalah solat sunat ni. So solat ni sunat tak apa ni, tak apa. Rukun pertama, dia punya rakaat pertama dan rakaat yang kedua macam kamu selalu buat lah kan. Macam biasa je solat sunat ni. Solat dia sama je semua. Mesti ada rokok, ada ni, tak jadi solat. Kecuali yang membezakan solat apa? Solat gerhana je. Solat gerhana. Sama, cuma yang membezakan dia 2 kali rokok. Kan? Lepas tu solat solat apa lagi Allah? Solat jenazah, kita tak ada rokok kan? Kita hanya angkat takbir je. Tu memang perbezaan sikit. Yang lain solat sunat semua sama je. Macam solat fardu, dia punya rukun je. Ni doa ni kamu hafal lah, ada yang tak hafal lagi kan? Allahumma inna doa selepas doa Allahumma inna duha dhaika wal bahaika wa jamal jamalika wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal asmata asmatika Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana ba'id wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ma'asiyan fa yassir wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qariban fa sahhilhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika wa asmatika Allahumma rabbi atini ma ataitu min ibadika salihin. Itu je. Haris belum masuk itu. Kesian kat Haris tak boleh masuk tu. Kesian kat dia. Okey. Yang seterusnya. Hikmah solat sunat duha. Kalau kamu perasan, hikmah ni kebanyakan sama je. Kan? Dia kata berikan hikmah, 3 hikmah solat sunat duha. Yang pertama, dikasihi oleh Allah dan Rasul, mendapat pahala. Dipermudahkan urusan mendapat rezeki. Yang tu je urusannya. Sama kan kamu perasan? Sama dengan hikmah solat sunat rawatib tadi. Sama je. Kebanyakan sama je. Kalau kamu perasan, kalau dia minta macam apa, kalau berkaitan dengan solat sunat ni, dia punya hikmah sama je. Kamu ingat satu, dapatlah jawab semua. Okey, yang seterusnya. Dan tak ada. Tak ada lah. Tak apalah. Kamu baca sendiri dari muka surat 22 sampai. Yang ni yang kita dah belajar dah kan. Sampai muka surat 32. Yang ni saja yang akan masuk exam. Kiranya dari muka surat 1 sampai muka surat 32. Sebab yang ni kita tajuk ni kita dah belajar, ustaz ulang kaji je. Jadinya latihan kamu cuba check tau. Contoh latihan muka surat buku aktiviti kamu, buku merah kamu tu lah. Solat Jumaat. Kamu ada yang dah buat kan, semua kebanyakan dah buat. Kamu check lah jawapan kamu dengan buku teks, betul ke tak?
Yang tu je. Habiskan dari muka surat 1 sampai 26 tu. Boleh? Boleh kan semua? Boleh? Okey dah, boleh. Boleh. Okey, cantik. Haris tak masuk lagi, kesian kat Haris. Izinkan saya ke tandas. Siapa nak pergi tu? Amani ke? Ya. Oh, saya tak perasan mesej. Jadinya tadi macam ramai lagi. Kenapa macam kurang lah? Iza, 11. Fadlan, Amani, Ilyas, Abdul Aziz, Adam, Darwish, Ilyas. iPad ni siapa iPad ni? iPad siapa? Auni. Sophia, Zakwan, Haris, Zari. Tadi Haris datang kot. Sekejap saya ambil gambar kehadiran kamu. Okey. Kamu baca buku pelan-pelan lah, boleh tak? Boleh. Buku tu kamu kena buat latihan tau. Okey dah, semua baca doa habis belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma lam Amin ya rabbal alamin. Okey. Mana participant? Baca buku tau. Okey, assalamualaikum semua. Terima kasih Muallim. Terima kasih, Malim.